Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadatu wal istifada wal hathu tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, 7.0, 9.0 sambung page 10. Tanda-tanda kat ini ada apa? Bidayatul Hidayah. Ada tak? Bidayatul Hidayah 4.0, 7.0 ni. Okay. Kita berhenti kat mana? Last pelajaran. Siapa yang ingat? Pada minggu lepas. Pelajaran terakhir pada buku Bidayatul Hidayah. Buku satu lagi. Kita berhenti kat mana? Ada yang ingat? Muka surat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bersugi. Sepuluh last slide. Muka surat 10 ke nombor 10? Muka surat 10 kan? Ke macam mana? Muka surat 10. Nombor berapa? Muka surat 10 nombor berapa? Nombor 10. Muka surat 10 nombor apa? Nombor 10. Nombor 10 kan? Saya pun rasa nombor 10 juga. Nombor 10, muka surat sebelah nombor 10. Okey. Okey. Faham. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi pada kitab yang satu lagi. Adab-adab berwuduk lagi. Kita akan sambung pada nombor 10. Jika puasa, berkumurlah secara perlahan. Ingat tak, kita meninggalkan perkara-perkara sunat dalam wuduk, hukumnya makruh. Kita tak berkumur semasa wuduk, hukumnya makruh. Apa makruh? Ma yuthabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkih. Bukan. Ma yuthabu ala fi'li, apa yang dapat pahala ketika ma yuthabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkih. Kita buat makruh ni, kita buat tak dapat pahala pun. Benda makruh. Tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Macam tu. Kita tinggal disebabkan benda itu makruh. Kalau benda itu makruh, kita meninggalkan benda makruh. Maksudnya kita tak buat lah, kita buat. Kita tak buat benda makruh, makanya dapat pahala. Kita meninggal, dapat pahala. Sebab benda tu makruh. Okey. Jadi, tengok nombor 10. Jika puasa, berkumurlah secara perlahan-lahan. Walaupun dalam keadaan kita berpuasa, kita juga dituntutkan untuk kita berkumur. Berkumurlah. Kita berkumur 3 kali. Lepas tu, sambung wuduk macam biasalah. Itu pada yang nombor 11, didatangkan doa. Doa apa? Doa ketika kita berkumur. Allahumma inni ala tilawatika kitabik wa kathrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab. Dengan aku berkumur ini, sesungguhnya aku meminta permudahan untuk aku membaca kitab-Mu Al-Quran dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Dan teguhkanlah aku dengan ucapan yang teguh, la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya, jadikan hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Man akhirul qawli la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam hadis kata macam tu. Siapa perkataan akhir dia sebelum dia meninggal, dia sempat mengucaplah, sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Masuk syurga. Faham? Jadi itulah, kita tak boleh nilai hidup seseorang. Walaupun dia bermaksiat di atas dunia, kita dah tegur dia. Tapi dia mungkin slow-slow nak berubah. Sampai dia mati, dia boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Faham? Okay, itu yang nombor 11, tentang berkumur. Ini dia tentang wuduk dah. Kita menceritakan tentang adab-adab wuduk. Yang nombor 12, masukkan air ke dalam hidung. Istinsyak bahasa Arab dia.
Tengok dalam kurungan dia tulis istinsyak. 3 kali dan baca doa. Kita masuk macam mana? Kita ambil air, kita masukkan ke dalam hidung sampai rasa sengar kat sini. Sampai rasa kat dalam kat bahagian sini. Tapi kalau dalam bulan puasa janganlah. Kalau bulan puasa batal puasa. Sama juga kalau bulan puasa kena buat ke kena tinggal. Tak boleh tinggal juga, masukkan sedikit saja. Sekadar ambil syarat saja kalau bulan puasa. Tapi kalau pada bulan biasa kita ambil sampai kita rasa macam ada rasa sengau kat bahagian atas ni. Faham? Jadi apabila kita memasukkan air ke dalam hidung, sunnah semasa wuduk, kita baca doa apa? Allahumma arihni ra'yatal jannah wa anta anni radhi. Ya Allah, ciumkan akan hidungku ini bau wangi syurga sedang engkau redha denganku. Ataupun sedang engkau redha kepadaku. Faham? Itu ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Sunnah, kita masuk air ke dalam hidung dan kita datangkan doa tu. Datang macam mana? Dalam hati ke segi lafaz? Nak lafaz boleh, afdal kita lafaz lah. Afdal kita sebut dalam mulut. Dengan mulut lah. Tapi kalau kita nak sebut dalam hati pun boleh. Okay. Yang ke-13 pula, menghembus air dari hidung dengan membaca. Yang pertama tadi, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua ini, membuang pula hidung. Janganlah kita masuk sampai kita hisap benda tu. Tak, kita masukkan, lepas tu kita buang balik. Masuk, dapat 1 pahala sunnah. Buang air tadi, dapat juga pahala sunnah. Kira 2 pahala sunnah kat sini. 2 sunat wuduk kat sini. Apabila kita buang, ada doa juga. Nak kata sedetail itu. Sampai sedetail itu ulama buat. Semasa buang pula kita baca doa apa? Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minar rahatin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Dengan berkatnya kita memasukkan air ke dalam hidung, dengan kita datangkan doa ini. Faham? Okey. Itu yang ke-13. Saya baca, kalau tak faham, tak jelas kena cakap macam biasa. Sama lagi pada yang ke-14, membasuh muka. Saya dah bagi pada kita dah belajar bab wuduk, kita dah bagi dah. Kat manakah tahap-tahap basuh muka ni? Bahagian mana? Lebar, segi kelebaran dia, segi panjang dia, segi daripada panjang, segi lebar dia macam mana? Tengok, kat sini dia huraikan balik. Bermula dari dahi ke dagu. Daripada dahi kita tempat biasanya tumbuh rambut. Ni muka surat berapa Muka surat 12. Muka surat 12 pada bahagian nombor 14. Bermula dari dahi ke dagu. Kita bermula daripada dahi, maksudnya pada tempat tumbuhnya anak rambut, sampailah bawah dagu ni sedikit. Sampailah bawah dagu ni sedikit. Itu adalah tempat orang panggil apa? Tempat kita basuh muka. Had muka, had. Maksudnya kalau kita basuh tak kena. Adakah wajib kita basuh balik? Ya, wajib kita tambah basuhan kita. Faham? Itu yang pertama pada basuhan muka. Dan yang kedua, sampaikan air ke tahzik bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Maksudnya bahagian sini lah. Bahagian sini. Sebab apa? Walaupun bulu dekat sini, dia masih dikategorikan bulu daripada had muka. Ingat tak? Daripada segi panjang, segi lebar dia mana? Daripada hujung telinga sampai hujung telinga ni. Nak kata bulu sideburn kita, bulu yang ada dekat rambut, jambang kita ni bagi orang lelaki, itu bagi orang panggil apa? Dalam had muka lagi. Ingat tak? Lebih kurang ulama mengatakan ada lebih kurang 20 bulu dekat bahagian muka kita ni. Wajib kita sampaikan air 20 bulu ni, kita wajib sampaikan semua air. Macam tu. Okey. Tengok pada nombor 3, sampaikan air pada 4 tempat tubuh bulu. Seperti bulu kening, dia bagi contoh seperti bulu kening dan bulu kening. Lepas tu misai. Misai kita walaupun misai tebal tetap kena basuh juga. Bulu mata. Walaupun bulu mata kita kena sampaikan juga air. Dan bulu azar. Dan bulu azar ni bulu roma. Bulu-bulu roma kita yang ada bahagian pipi, dekat atas dahi kita. Biasa ada, cuma dia halus sangat, kita tak nampak. Dia ada bulu. Kita wajib sampaikan juga. Cuma 2 bulu saja. Siapa yang ingat kita belajar ni? Siapa yang ingat? Kita dah belajar ni. 2 bulu je yang tak wajib basuh. Apa? Bulu apa? Ya, janggut bagi orang lelaki dan tepi pada janggut ni sikit. Faham? Janggut dan bawah tepi pada janggut ini sikit. Lebihan. Bukan kat sini. Kat sini masih lagi. Yang bukan kat sini juga, ia ada lebih sikit je. Janggut dengan bahagian situ, kita tak wajib sampaikan air jika tebal. Kalau nipis, wajib sampaikan air juga. Faham? Wajib sampaikan air juga.
Saiban perempuan yang panjang berjuntai pun kira muka juga Ustaz. Macam saya kata Ardi Nawai, apabila apa orang panggil ni, saiban perempuan tu dia panjangkan sampai melebihi kat sini. Kita kena basuh bila? Pada had muka sahaja. Jika yang melebihi daripada had muka, contoh kalau kita tarik saiban kita kan, lebih sampai sini. Dekat sini kita tak payah basuh lah. Kat bahagian muka saja kita basuh. Macam tu, faham? Bahagian yang melepasi pada had muka, kita tak perlu basuh dah. Yang ada pada had muka sahaja yang wajib kena air dengan sempurna. Macam bulu azhar tu bulu roma, bulu roma. Bulu roma kan, orang luar pun panggil bulu roma kan. Ke orang panggil bulu apa? Bulu roma, bulu yang apa? Bulu roma kan. Saya dah potong pendek ikut saiz muka, mudah nak cuci muka time wudu. Boleh juga macam tu. Tak apa, tak menjadi masalah juga. Tapi nak kata walaupun panjang, kita tak adalah sampai basuh sampai semua. Basuh pada ada had muka sahaja. Pada had muka sahaja. Okey. Yang keempat adalah wajib sampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis dan tidak wajib ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Kalau janggut yang tipis, tak perlu. Ingat dah saya dah bobit, saya dah bagi penerangan macam mana kita nak tahu tebal, macam mana kita nak tahu nipis. Kalau nak tahu tebal, kita tengok pada segi perbualan kita dengan kebiasaan manusia berbual macam mana. Dia duduk sini, seorang tu duduk sini. Itu kebiasaan manusia sembang lah. Berbual. Jadi kita tanya orang depan kita, nampak tak kulit janggut aku ni? Dia kata tak nampak. Maksudnya kalau tak nampak, janggut kita ini dikira tebal. Kalau dia kata, nampak kulit dagu kau, nampak. Kalau nampak, dikira nipis. Apabila dikira nipis, wajib kita sampaikan air kepada kulit. Yang tidak wajib janggut yang tebal saja. Faham? Janggut yang tebal, tidak wajib sampaikan air kepada janggut yang tebal. Bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan, walaupun contoh, tiba-tiba orang perempuan tumbuh janggut. Macam mana nak buat? Wajib juga sampaikan. Sebab apa wajib? Sebab tak berlakulah bagi orang perempuan. Contoh jika berlaku. Ulama kata macam tu. Jika berlaku, kena basuh juga. Sebab dia, sebab tak berlaku bagi orang perempuan. Tapi jika berlaku. Boleh baca dalam bahasa Melayu pun boleh. Kita kalau nak baca dalam bahasa Arab lebih afdal. Okey, sambung lagi pada adab-adab berwuduk. Membaca doa. Tengok ni. Ini doa ketika kita membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyudul wujuh awliyaik wala tusawwid wajhi bidhulmatika yawma tasudul wujuh a'daika. Ya Allah, artinya macam mana? Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari yang menjadikan putih wajah para awliyamu, iaitu pada hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam wajah musuh-musuhmu. Inilah doa yang kita perlu datangkan kepada wuduk. Sama-samalah kita hafal. Sama-sama kita hafal. Hari ini kita dah belajar beberapa adab kan. Ini contohlah kita belajar 20 adab hari ini. Kita belajar apa? Kita buat amal tak mampu Ustaz nak buat 20 adab terus tak mampu. Memanglah tak mampu. Kita buat hari ini kita buat 2. Esok kita buat 2. Hari lusa kita buat 2. Maksudnya lepas baca niat, baca dah. Ya, betul. Niat dulu. Buka paip, basuh bahagian muka, datangkan niat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita datangkan niat. Kita datangkan doa bila? Semasa kita baca lah. Semasa kita berwuduk, kita datangkan doa. Kita datangkan doa. Macam tu. Ya, buku Bidayatul Hidayah. Kenapa ni? Kenapa cakap pasal? Ada yang tanya ke? Ada student tanya ke? Buku Bidayatul Hidayah. Buku satu lagi. Buku yang tebal sikit. Okay. Itu yang nombor 5. Dan 15, pada nombor yang ke-15, menyelati janggut yang tebal. Bagi orang yang kenapa saya tak jumpa page ni? Yang buku saya page ni tajuk Tayammum. Itu Tayammum. Patutlah ramai kata Bidayatul. Ya. Puan Hamsiah pada silap buku. Buku yang satu lagi, buku yang tebal sikit. Boleh baca doa pendek pun boleh. Kita tak mampu nak hafal semua. Kita baca pendek je, baca sikit je. Boleh juga. Tapi lebih afdal kita datangkan semua doa yang diwaris oleh Rasulullah. Doa-doa ini yang diwaris, yang didatangkan oleh Rasulullah. Tapi kita tak mampu nak baca panjang-panjang. Contoh satu doa tu panjang sangat. Macam doa tidur. Kita tengok panjang, tapi kita biasa baca Bismillahirrahmanirrahim wa amut je. Tapi kalau nak baca dengan secara sempurna, panjang sangat.
Tak apa, boleh je kita datang dengan cara yang pendek. Boleh. Okey. Yang ke-15, menyelati janggut yang tebal. Menyelati tu maksudnya buat macam ni. Kita mencelah janggut kita. Bagi yang tebal lah. Kita buat macam tu saja. Kita mengusap macam tu saja bagi janggut yang tebal. Tak perlu gosok sampai masuk dalam, tak perlu. Sebab janggut dia tebal, tak perlu. Faham? Itu yang nombor ke-15. Nombor yang 16, membasuh tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Ini tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah had bagi wudu. Daripada hujung jari sampailah kepada siku. Ini adalah had tangan bagi wudu. Okay. Macam mana lepas kita basuh tangan, kita dahulukan anggota kanan lah. Nak basuh tangan kiri dulu? Boleh. Boleh je, tak menjadi masalah. Faham? Sebab sunat saja kita mendahulukan bahagian kanan. Okay. Lepas kita basuh tangan, bukan selepas, semasa. Doa ni kita hadirkan semasa. Semasa kita basuh tangan, kita hadirkan doa ni. Allah ma'atini kitabi biyamin. Ini doa untuk tangan kanan. Ketika membasuh tangan kanan, baca doa ni. Dia kata. Dia kata, artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Doa lah, kita doa semua. Faham tak? Kelebihannya apa? Pada hari kiamat, buku catatan amalan kita maksudnya. Setiap amalan kita, malaikat selalu atas bahu kita ni kan, selalu tulis. Fulan bin Fulan. Nama dia Muhammad bin apa. Buat perkara ini hari ni. Hari ni dia buat macam ni. Hari ni dia buat macam ni. Nanti pada hari kiamat nanti, pada hari penghisaban, akan dibagi buku amalan kita. Buku amalan kita dia bagi. Nak tahu petanda yang baik, apabila kita dapat buku amalan kita, kita mengambil buku amalan dengan tangan kanan kita. Itu yang terbaik. Ada yang mengambil dengan tangan kiri. Ada yang mengambil dalam keadaan tangan belakang macam ni. Itu petanda-petanda yang tak baik lah. Petanda-petanda yang tak baik. Cara yang paling baik itulah kita doa. So, ya Allah berikan buku catatan amalan aku dengan tangan kanan. Maksudnya aku mengambil dengan tangan kanan. Faham? Puan Anisah, buku Sakinah Najah ke? Hari ni buku Bidatul dari Perak. Semalam dah hantar buku catatan setahun yang lepas. Hari ni buku amalan yang baru. Ya, ni spesial Syaban. Dia kata sampai pertengahan, kita akan hantar buku amalan kita, sampailah buku amalan baru pula. Kita buat amalan baru. Buku amalan tu orang kata buku, itulah kita istilah sebenarnya buka buku baru. Kita buka buku baru. Inilah sebenarnya istilahnya. Kita buat yang benda yang baiklah. Sebelum ni, contoh tahun 2023, kita selalu buat benda ni. Kita selalu buat perkara-perkara yang ni. Jadi sampailah pada tahun yang baru, pada bulan yang baru ataupun pada setengah bulan yang baru, kita pun buat buku baru. Maksudnya buka buku amalan kita yang baru. Selepas ni kita tak nak lah buat maksiat ni, kita nak slow-slow tinggal maksiat ni. Macam tu lah. Okay. Hisapku pada tangan kanan. Kiri Allah jangan berikan hisapku pada tangan kiri. Boleh. Boleh Encik Azhar. Kita baca cara macam tu pun boleh. Kadang-kadang kita nak baca bahasa Arab tak boleh. Kita nak baca bahasa Melayu panjang. Kita baca apa yang dia dimasukkan. Kadang-kadang doa ni, kita nak doa yang lain pun tak apa. Doa yang tak ada dalam buku ni. Tapi kalau nak kira afdal, kita datangkan doa yang ada dalam buku lah. Sebab apa yang diwaris oleh Rasulullah. Yang Rasulullah kata baca doa ni. Baca doa ni. Jadi apabila kita tak nak ikut pun tak ada masalah. Tapi poin yang lebih kurang tu dah okey lah. Maksudnya poin yang lebih kurang lah. Macam Encik Azhar kata ni, poin yang lebih kurang lah. Dia kata kat sini, berikan buku amalan kau dengan tangan kanan. Tapi dia ada tambahan sikit. Tambahan dia macam mana? Hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Tapi kita dalam semasa kita berwuduk, kita tak baca. Tapi tak apa. Poin yang nak disampaikan tu kita dah buat. Boleh baca bahasa Melayu pun. Boleh macam Encik Azhar bagi contoh ni. Ya Allah, semasa kita basuh tangan kanan kan, kita buka paip. Ya Allah, kau berilah buku amalan aku pada tangan tangan kanan aku nanti ya Allah. Kita doa macam tu. Bahasa Melayu pun boleh. Tapi kalau lebih afdal, kita datangkan dalam bahasa Arab. Okey, adab-adab berwuduk lagi. Sambung lagi pada adab-adab berwuduk. Yang kedua, ketika membasuh tangan kiri. Tadi basuh tangan kanan. Itu doa tangan kanan. Tangan kiri pula macam mana? Tangan kiri lagi macam mana? Tangan kiri adalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisyamali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada engkau berikan kepadaku catatan amalanku di tangan kiriku atau engkau berikan kepadaku dari kebelakangku. Ini saya kata tadi. Kita macam mana? Kita menerima buku amalan kita, kita ambil macam mana? Kita mengambil dengan bahagian belakang kita. Nak kata kita tak tengok pun ataupun malaikat beri dengan bahagian belakang macam tu saja. Bukan beri daripada tangan yang kanan. Faham? Itulah kita kena
teliti kan, inilah doa yang kita perlu hadirkan semasa kita berwuduk. Mungkinlah sebab amalan kita teruk, tapi bukan maksudnya teruk, amalan kita sedikit cenderung sedikit, tapi disebabkan kita membaca selalu doa ni, Allah permudahkan urusan. Dia ni tak pernah tinggal doa wuduk. Dia tak pernah tinggal untuk berdoa, semoga dia mendapat dengan catatan kanan. InsyaAllah semua kita akan mendapat dengan catatan kanan. Itu yang kita mahukan. Faham? Sampaikan ayat ta'zim bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipin macam mana Ustaz? Macam saya kata tadi, Wan Zaid, yang bahagian sini. Yang bahagian sini maksudnya pada had muka ke bukan had muka lagi? Had muka daripada hujung telinga ini sampai hujung telinga ini. Ini dikira had muka. Jadi wajib kita sampaikan bulu-bulu yang ada pada kat sini, atas telinga ni, walaupun bulu kat sini, dia masih dikira had telinga. Had muka maksudnya. Jadi kita wajib sampaikan air kepada seluruh bahagian muka kita. Barulah sah wuduk kita. Faham? Macam tu. Setelah kita mengambil wuduk di tandas tapi penutup tandas ditutup lubangnya, boleh ke atau makruh ke? Dia sebenarnya tak kira lah lubang tandas tu tutup ke tak tutup. Cuma di dalam tandas itu sudah makruh. Sebab apa? Tempat syaitan ada kat situ. Jadi tempat syaitan lah kita panggil. Tandas tempat yang kotor. Jadi kita berwuduk dalam tandas hukumnya makruh. Tapi sah je wuduk kita tetap sah. Faham? Poin dia bukan lubang tu. Poin dia dalam toilet. Faham? Tambah-tambah toilet yang makruh lagi, toilet yang buang air lah. Okay. Kebanyakan biasa macam tu lah. Kalau bila air kalau bila air kita dah ada tempat mandi dan dah ada tempat untuk qada hajat terus. Kalau macam tu, tekan gambar ustaz tu. Kenapa? Kalau bila air tandas macam mana? Macam saya cakap tadi, kalau kita nak berwuduk boleh je, tapi hukumnya makruh lah. Lebih baik kita qada je hajat dalam tandas, kita nak berwuduk, kita berwuduk kat luar. Itulah kita kena prepare, contoh kat luar rumah kita ada satu pipe untuk kita berwuduk ke. Biasalah duduk flat ataupun kebanyakan banglo ke apa semua ke, kebanyakan tandas binaan sekarang, dia buat tandas sekali dengan tempat mandi je terus. Dulu je ada tandas, ataupun tengoklah atas rumah masing-masing lah. Ada yang asingkan, ada yang buat sekali. Kalau buat sekali tu, macam itulah hukumnya makruh lah kalau kita berwuduk. Tetapi tak adalah sampai tak sah wuduk kita, tak adalah sampai batal. Macam tu. Saya kalau kat luar jiran semua boleh nampak. Itulah susah juga kalau kat luar kan. Tapi tak apalah, kita berwuduk je, hukumnya makruh lah. Tapi segi hukum sebab kita berwuduk di dalam tandas, hukumnya makruh. Kena pin nama Ustaz Amir, baru nampak foto Ustaz. Ada yang tak nampak ke? Saya buka kamera, kenapa tak nampak ke? Mesti saya buka kamera. Puan Hamsiah tak nampak. Saya buka je. Kena pin. Kena buka, tekan gambar saya, pin full screen, buat pin full screen. Baru nampak gambar. Okay? Kadang nampak gambar ikon tu, kena tekan. Saya buka kamera, saya buka. Okay, sambung lagi baca. Menyapu dan meratakan bahagian kepala dengan kedua-dua jari tangan dari hadapan ke belakang. Ini pada basuhan rambut lah. Pada basuhan rambut, ketika kita menyapu rambut, ini doa dia. Menyapu dan meratakan bahagian kepala dengan kedua-dua jari tangan dari hadapan ke belakang dan membaca doa. Ini cara yang sempurna lah. Tapi sekurang-kurangnya sampai 3 helai. Maksudnya kita basuh sikit pun dah cukup basuh rambut. Tapi cara yang sempurna macam mana dia kata, dengan kedua-dua jari kita letak 2 jari kita macam ni, kita sapu macam tu. Faham? Daripada depan ke belakang. Daripada depan ke belakang, depan balik. Itu kira sekali. Buat lagi sampailah 3 kali. Itu cara sunnah. Yang mana rambut kita kena air disebabkan berwuduk, maka satu hasanah kita dapat. Nak dapat banyak kebaikan, basuhlah banyak. Nak dapat sikit saja pahala, basuh je sikit. Tapi wuduk tetap sah lah. Walaupun sikit je, wuduk kita tetap sah. Faham? Jadi kita baca doa ni. Yang bermakna, Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu, turunkan padaku keberkatanmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu
pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan daripadamu. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Itu poin yang kita nak sebenarnya. Dengan macam ni, kita doa macam ni pun boleh. Kita dah faham makna yang nak disampaikan dalam doa ni, dia nak mendoakan sesungguhnya jauhkan rambut kita ataupun kulit kita daripada api neraka. Contoh kita doa macam ni pun boleh. Ya Allah, dengan berkat aku basuh rambut aku pada wuduk ini, aku boleh menjauhkan atau haram untuk rambut dan kulit aku ini kena pada api neraka. Nak doa macam tu pun boleh. Ini yang maksud yang kita doa pendek. Kita nak pendekkan doa tu boleh je, tapi lebih afdal kita baca semua. Macam tu. Mungkin nampak dah, tapi lag Ustaz keras. Mungkin lain saya ikut suara dengar. Mungkin lain kot. Mungkin lain Puan Hamsyah slow. Sebab kalau orang panggil apa, kalau semua student baru tak nampak saya ataupun tak dengar, itu saya lag. Okey, nampak dah perempuan macam tak sesuai je Ustaz kusut masaikan. Apa yang bahagian mana Aina? Ainur. Rambut. Oh, rambut boleh. Rambut boleh je. Sama macam saya cakap tadi Ainur. Nak basuh sikit pun boleh, nak basuh banyak pun boleh. Mak Ustaz boleh tolong ulang semula boleh? Macam saya cakap boleh, nak basuh sikit pun boleh. Kalau buat macam tu memanglah akan jadi serabai. Kita tak payah angkat sampai belakang. Kita buat macam ni je bagi orang perempuan. Ambil tu kita buat bahagian depan saja. Tak payah ambil balik pada bahagian belakang. Kita buat depan ni saja. Buat lagi yang baru, ambil air yang baru, buat lagi. Ambil yang baru, buat lagi. Dia macam ni Dia kita letak jari kita macam ni. Kita letak jari kita macam ni. Kita pada depan ni, kita pergi ke belakang. Daripada belakang ni, kita balik kepada bahagian depan. Itu cara dia. Cara berwuduk dengan sempurna lah. Nak bagi air itu kena. Faham? Nak bagi air itu kena dengan sempurna. Sama je Hasni Munirah. Sama je. Letak jari macam tu. Dia ikutlah kita letak macam mana pun sebenarnya. Sebenarnya kita nak buat macam ni pun boleh. Ambil air, basuh macam ni terus. Tak letak jari macam ni. Boleh je. Cuma yang poin yang nak disampaikan sebenarnya, dengan kita buat dengan cara yang tadi, akan memudahkan kita untuk basuh keseluruhan bahagian rambut kita. Kalau kita ada cara kita sendiri pun boleh. Nak guna satu tangan ni, kita ambil, kita buat macam ni. Boleh je. Cuma cara yang diajarkan sajalah kita buat macam tu. Ulama membagi contoh dengan kita buat cara yang macam saya buat tadi. Letak jari macam ni, kita ambil daripada bahagian depan ke belakang, depan balik. Macam tu. Okay. Dan itulah doa dia. Sambung lagi pada adab-adab wuduk yang ke-18. Menyapu kedua-dua telinga luar dan dalam. Ini bahagian dalam, ini bahagian luar. Telinga kita ada bahagian luar dan dalam. Ini kata menyapukan kedua-dua telinga luar dalam. Luar dan dalam. Kita nak macam mana kita nak basuh, panggil apa? Macam mana kita nak basuh luar dalam? Mula-mula kita buat pistol dulu. Siapa tahu pistol? Ini ulama kata. Kita buat seakan-akan pistol. Kita buat jari kita macam ni. Seperti pistol kan? Pistol. Kita letak satu di bahagian dalam macam ni. Satu lagi ibu jari kita ni kita letak belakang telinga. Faham? Itu saya kata kena buat pistol dulu. Satu letak kat sini, satu letak kat belakang. Itu cara kita nak basuh telinga. Nak kata dalam pun kena, bahagian dalam pun kena, bahagian luar pun kena. Kita buat macam ni, satu dekat bahagian dalam, satu dekat bahagian sini. Kita basuh. Itu cara dia. Ataupun Ustaz, saya tak basuh macam tu, saya basuh macam ni saja. Boleh juga. Boleh je, tak ada menjadi masalah. Cuma cara itu ya cara yang ulama ajar. Ulama ajar buat macam tu. Sama juga dengan rambut tadi. Ulama kata ajar buat macam tu. Tapi kita dah ada cara kita sendiri. Boleh juga. Asalkan kena pada bahagian yang kalau kita nak dapat pahala lebih, kita buat bahagian kena semua. Macam tu. Jadi kata menggunakan menyapu kedua-dua telinga luar dan dalam, dan menggunakan air baharu bukan air yang berbaki ketika menyapu kepala. Faham tak? Ketika kita menyapu kepala ni, janganlah kita terus basuh telinga. Boleh ada sunnah yang macam tu. Tapi pada anggota yang sendiri, kita basuh kepala, kita ambil air yang baru, kita basuh telinga. Kita ambil air yang baru, kita basuh telinga. Janganlah guna sisa baki daripada air ketika kita menyapu kepala tadi. Faham? Macam tu. Saya nak tanya, kita dah belajar kan? Contohlah, kalau kita guna air pada basuhan kepala tadi kan, kita dah basuh kepala, lepas tu kita terus basuh kepada bahagian telinga. Adakah hukumnya air mustakmal? Adakah kita boleh guna? Saya nak tanya, kita dah belajar ni. Siapa yang ingat? Kita dah basuh bahagian kepala kan? Air lebihan yang kita guna pada tangan kita tadi, kita terus.
Boleh guna ke tak boleh guna? Kalau yang sebut boleh guna, jawab kenapa boleh guna. Ya, betul Hafizah. Betul. Itu pentingnya kita tulis. Itu pentingnya kita tulis. Air mustamal itu air basuhan anggota apa pertama wuduk, iaitu muka. Ingat jangan salah faham, bukan pada muka saja Nur Hafizah, bukan pada muka saja. Pada anggota yang wajib, tak kisahlah pada rambut ke, pada bahagian tangan ke siku ke, pada bahagian kaki ke. Dia bukan muka saja. Dia bukan muka saya, tapi betul lah. Kalau mustakmal tak boleh guna. Tak akan jadi mustakmal lah. Mustakmal ini berlaku pada anggota wajib saja. Anggota wajib saja. Basuhan pertama iaitu. Betul. Basuhan pertama Cik Zara. Yang bahagian tu kita nak guna air mustakmal pun boleh. Sebab anggota sunnah kita nak guna air mustakmal pun boleh. Tak, yang Ustaz kata ada 15 basuhan telinga tu banyak tunjuk. Boleh tunjuk. Ya, betul dah Hafizah. Ya, pada anggota muka dan anggota-anggota lain lah. Anggota yang wajib maksudnya. Okay. Memasukkan kedua-dua telunjuk ke dalam lubang telinga. Kedua-dua telunjuk kita, ini cara sambil jari tunjuk menyapu bahagian luar telinga dan membaca doa. Dan jari telunjuk jari telunjuk menyapu bahagian luar telinga dan membaca doa. Macamlah kita masukkan, inilah basuhan 15 kali yang mana tanya tadi. 15 kali yang kita semasa kita basuh rambut, kita boleh buat. Boleh buat kan? Ingat tak mana mustakmal. Boleh buat. Cuma dia kata lebih baik kita guna air yang baru. Tapi kalau kita nak buat pun boleh. Nak mendapat pahala 15 kali pada basuhan. 3 kali basuhan yang pertama semasa kita basuh muka. Kita siap basuh muka, kita ambil, kita basuh telinga. 3 kali. Semasa kita basuh kepala, kita pun basuh telinga. 3 kali. Dah jadi 6 kali. Selebihnya pada anggota telinga sendiri. Yang 3 kali kita basuh telinga macam biasa. Yang bahagian 6 lagi kita buat macam mana? Kita ambil air macam ni, kita letak macam ni. Kita panggil bahasa Arab dia istidhar. Kita ambil air yang barulah, air yang baru kita buat macam ni. Satu lagi menggunakan simakhain. Simakhain ni apa? Jari kelingking kita. Kita masukkan ke dalam lubang telinga. Cukuplah basuhan telinga menjadi 15 kali. Susah Ustaz, 15 kali terlalu banyak nak buat. Tak apa, buatlah. Tak mampu buat hari-hari, sekali seminggu. Tak mampu sekali seminggu, sebulan sekali. Tak mampu juga, setahun sekali. Tak mampu juga, sekali seumur hidup kita buat sunnah Nabi pun dah okey lah. Sebab apa? Kita tak mampu nak buat. Kadang-kadang kita buat je lah, bukan susah pun. Orang lain cara dia. Faham? Tapi kalau memang kalau kita nampak benda yang remeh-temeh, bukan remeh-temeh, benda yang simple, kita boleh buat lah. Kita buat lah. Kita ta'awad. Tok guru saya selalu pesan ayat ini, kullu ma amrin ma ta'awada. Setiap perbuatan macam mana kita nak buat perkara itu, dengan kita selalu buat. Dengan kita selalu buat, kita akan boleh automatik kita akan buat. Akan mudah untuk buat. Contohlah kita masuk masjid kaki kanan. Kita selama ni kita masuk kaki kiri. Cuba kita buat kaki kanan. Ambil masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kita nak masukkan, automatik kita akan nak masuk, kita akan ingat, kena masuk kaki kanan ni. Automatik kita akan ingat. Tak percaya, cubalah. Tak percaya, cuba. Macam Tok Guru saya, dia tak hafal Al-Quran. Dia tak hafal pun ayat Al-Quran. Tapi kalau orang tanya Al-Quran, dia boleh jawab. Sebab apa? Dia kata dia tak hafal pun Al-Quran, tapi dia selalu baca. Apabila kita selalu baca, dia akan mudahkan untuk kita ingat. Faham? Dia akan mudahkan untuk kita ingat. Ya, slow. Kita tak mampu nak buat semua. Kita buat sikit-sikit. Hari ni kita belajar, macam saya cakap, kita belajar lebih kurang beberapa adab. Jadi kita buat yang kita mampu dulu. Yang rasa kita boleh buat dulu, kita buat dulu. Yang mana yang susah sikit, kita hold dulu. Macam tu. Okay? Allah ma'jani minal ladhin. Dan inilah adalah doa ketika kita membasuh telinga. Yang bermakna, ya Allah, jadikan aku daripada hamba-Mu yang mendengar sesuatu perkataan yang lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah padaku akan suara memanggil syurga di dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang berbuat baik. Inilah doa dia ketika kita membasuh bahagian telinga.
Tak mampu buat semua, jangan. Macam saya kata, betul Zul. Macam saya kata, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat sikit-sikit, buat slow-slow. Apa yang soal apa ni? Abdi Nawai, air musta'mal tu kalau kita basuh muka sekali tapi belum habis sapu muka, contohnya kita sapu sampai hidung. Kemudian tangan terangkat, lepas tu kita sambung semula basuh muka guna air yang sama. Kat tangan tu adalah sah dan termasuk air musta'mal, Ustaz. Air musta'mal itu yang melekat pada jari kita. Yang melekat pada jari kita dan yang jatuh pada air basuhan lebih pada basuhan wudu. Kita jika kita angkat dah jadi musta'mal lah kat sini. Kita sapu balik dan menjadi musta'mal lah. Faham? Macam itulah hukum dia. Air yang melekat tu jadi mustakmal. Kalau kita sambung tak apa lagi. Kalau kita dah angkat, air yang ada kat tangan kita ni kita panggil mustakmal dah. Sedangkan basuhan wajib kita yang pertama tak habis lagi. Faham? Okey. Yang ke-19, menyapu bahagian tengkuk dan berdoa. Tengkuk kita basuh bahagian tengkuk. Basuh belakang tengkuk ni. Kita ambil air, basuh belakang tengkuk. Kita basuh belakang tengkuk. Jadi, apa doanya? Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah. Maksud merdekakanlah, bebaskanlah. Tengkukku ini daripada api neraka akan berlindung dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Jadi kena kita apa ni? Jadi kena kita dululah air. Kita dulu air, lebihkan yang ada pada tangan yang ustaz. Yang mustakmal macam tu saja orang nak faham. Yang mustakmal yang ada pada tangan kita itu dan yang ada pada siku kita. Bahagian yang jatuh pada muka. Semasa kita nak basuh tangan kepada siku, kita tak perlu basuh dulu tangan ni. Tak perlu. Kita basuh je macam ni. Menggocok je macam ni. Tak perlulah sampai nak basuh dulu tangan ni. Tak boleh air mustakmal. Nanti tak kena pada bahagian siku. Tak adalah sampai macam tu sekali. Faham? Kita basuh je, ambil je air, kita basuh macam ni, dah okey dah. Faham? Cuma bahagian jaga bahagian mustakmal sajalah. Uh, yang nombor 19 tu, sebelum ni ada yang kita kata bid'ah, bukan sunnah. Ya, basuh tengkuk ke? Memanglah. Betul ke Ustaz? Dulu saya buat, sekarang tak buat dah. Memanglah ada orang kata macam tu. Ada yang mengatakan sunnah basuh tengkuk ni, ada yang kata sunnah, ada yang kata makruh. Tapi ada ulama yang mengatakan sunnah, tak apalah. Ada yang ulama mengatakan sunnah, okeylah kira. Faham? Itu pada bahagian yang ke-19. Bahagian yang ke-20 pula, membasuh kaki kanan diiringi kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kedua buku dali. Basuh sampai buku dali. Itu adalah had kaki. Had kaki bagi wuduk kita basuh sampai buku dali. Dan ketika membaca doa dan ketika membasuh doa kaki kanan, kita baca doa ni. Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a akdami ibadikas salihin. Ya Allah, teguhkan tapak kakiku di atas siratul mustaqim bersama tapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Tegakkan, jangan bagi kita tergelincir jatuh kepada laungan ataupun jatuh dalam api neraka. Faham? Semoga kaki kita disebabkan kita selalu berwuduk pada bahagian kaki, kita berdoa macam ni, sesungguhnya pada kita meniti pada titian sirat nanti, kita tak tergelincir jatuh. Faham? Pada titian sirat ini, macam mana kita nak tahu, kita nak lalu macam mana? Tajam dia seperti mata pedang. Jambatan itu, titian sirat ini jambatan. Tajam jambatan itu seperti mata pedang. Ketebalan jambatan itu seperti rambut kita. Siapa boleh ambil rambut sehelai, potong 7. Dalam kitab kata macam tu. Titian sirat, seperti kita ambil rambut selai, kita potong 7. Kita potong pada 7 bahagian. Rambut selai dah nipis, tapi potong lagi pada 7 bahagian. Macam itulah keadaan jambatan sirat, titian sirat. Tapi macam mana? Tak mustahil lah kalau kita fikir logik, mustahil nak lalu macam mana. Dah lah tajam. Sempit pula tu, macam mana nak buat? Tapi tengok pada amalan kita. Tengok pada amalan kita. Kalau amalan kita okey pada dunia, sepatas kilap. Dah sampai dah. Ataupun setengah orang, kita kelip mata je, kita buka mata, dia dah sampai. Tapi itu yang baik. Yang sebaliknya ada yang datang dalam keadaan merangkak. Ada datang dalam keadaan mengesok untuk sampai pada tempat itu. Atas amalan masing-masing. Potong boleh, belah tak boleh.
Boleh lah. Boleh juga Roziah. Ataupun kita doa, ya Allah dengan berkat aku basuh kaki ni, ya Allah jauhkan aku daripada tempat-tempat maksiat. Boleh lah macam tu. Doa ni baca satu kali saja untuk setiap baca satu kali saja. Kita berwuduk, lepas tu kita baca lah doa ni sekali saja. Baca sekali pun dah okey lah, dah cukup. Okey, dah cukup. Dan menggunakan tangan kiri, ini cara kita nak basuh, nak menggosok. Kita basuh pada kaki kanan kan. Dan kita menggosok dengan tangan kiri kita. Menggunakan tangan kiri, kita menggosok dengan menggunakan tangan kiri kita. Oh, potong belah Okey, belah. Oh, ya, potong. Ya, kalau potong macam tu, belah 7. Patutlah Acik Zaza kata potong boleh, belah tak boleh. Belah. Bukan potong, belah. Ya, betul. Belah, kita belah 7 pada 7 bahagian. Kita belahkan dia pada 7 bahagian. Macam tu. Itulah gambaran titian sirat. Okey. Menggunakan tangan kiri maksudnya kita menggosok dengan tangan kiri. Pada inilah saya bagi contoh. Ini contoh kaki kiri, kaki kanan kita kan. Macam mana kita nak buat? Kita ambil jari kelingking kita ni, kita gosok macam ni. Daripada bahagian bawah kaki. Nampak tak gambaran dia? Kena tengok saya ni. Ni tengok gambaran dia kan. Kita ambil tangan kanan, tangan kiri kita maksudnya, kita buat macam ni. Kita gosok pada celah-celah jari. Kita gosok pada celah-celah jari kita. Kita buat dengan mula, bukan buat daripada kaki depan. Kita mula daripada jari kelingking kaki kanan dan kita mula daripada bawah. Menggosok daripada bawah kaki. Bukanlah menggosok daripada atas macam ni. Tak. Daripada bawah. Macam tu. Tadi dia kata menggunakan tangan kiri. Yang penting tangan kiri Lepas tu menyelati ini. Saya kata tadi. Menyelati di celah-celah jari kaki. Bermula dengan kelingking kaki kanan sehingga kelingking kaki kiri. Ni kaki kita kan. Kita mula dengan kelingking kaki kanan. Kita gosoklah maksudnya. Kita menggosok, mencelati. Maksudnya. Kita mencelah-celah jari kita, kaki ibu jari kita, sampailah kepada kelingking jari kiri, kaki kiri kita. Itu cara sunnah lah. Tak nak gosok pun boleh. Tapi dengan cara, kalau kita tak gosok, tak sampai air. Maka gosok kat sini wajib. Macam saya cakap lah. Memanglah gosok pada anggota wuduk ni tak wajib. Tapi kalau kita tak gosok, air tak sampai. Air tak kena. Macam mana nak buat? Maka wajib kita gosok. Macam itulah. Okey. Yang ketiga pula memasukkan jari kelingking tangan kiri dari sebelah bawah jari kaki sambil berdoa. Masukkan daripada bawah bukan daripada atas. Ini kaki kita contoh kan. Ini kaki kita. Ini jari kaki kita kan. Kita bukan buat daripada atas. Kita buat daripada bawah. Kita mula daripada bawah kaki. Macam tu. Okey. Sambil berdoa. Biasa buat guna semua jari tangan serentak. Kita gosok macam tu kan. Gunakan semua jari kita. Boleh juga. Tapi cara yang sunnah kita buat macam tu. Macam saya cakap, kita nak gosok macam mana pun tak kena lah Ustaz kalau tak gosok. Lepas tu kita gosok. Tapi saya gosok biasa guna kelima-lima jari. Boleh je sebenarnya. Tapi untuk celah-celah jari, disunatkan kita menggunakan kelingking. Dan kita mulakan dengan dengan bahagian kaki yang bahagian bawah. Itu cara yang sunnah. Cara yang sunat kita buat macam tu. Faham? Okey. Sambung lagi bacaan kita dan apabila kita basuh kaki, kita pun berdoa lagi, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku dari juram api neraka ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim, di mana pada hari itu aku akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrikin. Faham? Sakit dekat lah. Kalau berdiri sukar untuk gunakan tangan kiri untuk kaki kiri. Kalau sukar, tak apalah. Kita buat basuh dengan cara yang biasa saja. Macam saya kata, kita tak payah paksa. Tak payah paksa. Oh, tak boleh nak buat juga. Tak nak buat juga. Sampailah jatuh. Sampailah boleh membahayakan diri kita. Tak perlu sampai macam tu sekali. Faham? Ustaz tak sihat ke? Kenapa? Sihat je, sihat. Sihat. Cuma batuk je, batuk. Batuk sikit. Sihat dah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Buat ikut selera sendiri boleh kau Ustaz? Boleh. Macam saya kata tadi, boleh. Kita tapi kalau nak mendapat pahala sunat, kita buat macam tu. Kalau kita menggosok dengan cara yang kita selesa, tapi kalau nak mendapat pahala sunat, kita buat dengan cara
dari kelingking tadi. Ha. Okey, kita masuk lagi adab yang ke nombor ke-21. Kita masuk kepada adab yang nombor 21. Membasuh kaki sehingga sampai ke pertengahan betis. Ini sunnah. Sunnah kita basuh kaki sampai pertengahan betis. Nabi kata, siapa yang aku akan kenal umat aku, apabila pada perkumpulan umat hati, aku akan kenal umat aku dengan bercahaya pada anggota tubuhnya, dengan hasil dia berwudu. Siapa nak cahaya tubuh dia lebih banyak, lebihkan pada anggota wudu dia. Ni kita tak basuh muka betul-betul sampai sini je. Lebih kat sikit sampai belakang telinga ke, boleh je. Faham? Tak menjadi masalah. Muka kita akan bercahaya nanti. Nabi dalam hadis Nabi kata macam tu. Nabi kata, aku akan kenal umat aku dengan apabila aku kenal umat aku dengan orang panggil apa? Dengan lebihan pada wuduknya. Siapa yang lebih akan bercahaya lah. Bila air dan toilet sekali tapi kita pergi pintu untuk mengelakkan dari makro. Apa? Pergi pintu. Iyalah, boleh lah. Macam tapi dia point dia sebenarnya dalam toilet sebenarnya. Tapi ada orang kata point dia bukan dalam toilet. Kalau tempat mandi boleh lagi kita berwuduk. Yang tak boleh tempat yang tandas. Yang ada tempat qada hajat itu yang makruh. Ada yang pendapat ulama kata macam tu. Tapi kalau kita dah pintu maksudnya kita dah asingkan benda tersebut, boleh lah. Boleh. Tak jadi makruh hukum dia. Basuhan kaki hingga ke buku lali wajib ke sunat, Ustaz? Basuhan kaki ke buku lali wajib. Basuhan kaki ke buku lali wajib. Cuma dia kata membasuh kaki sampai pertengahan betis itu sunat saja. Maksudnya kita dah basuh sampai buku lali. Tapi kita lebihkan sampai betis. Sampai betis. Kita lebihkan sampai betis. Adakah sunat, adakah perkara itu wajib kita buat? Sunat saja. Tapi kalau nak kira, pada bahagian sampai buku lali tetap wajib. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Kita dah belajar 6 anggota yang wajib sampai air. Maksudnya 6 anggota yang wajib kita basuh semasa kita berwuduk. Faham? Okey, itu yang nombor 21. Nombor yang 22, memastikan setiap basuhan anggota adalah 3 kali sapuan. Ini sunnah. Kita buat 3 kali basuhan. Buat 3 kali. Basuh muka 3 kali. Jika kita syak, aku buat 3 ke buat 2. Boleh kita tambah. Tapi jika kita yakin, macam mana pula? Jika kita yakin, aku dah buat 3 tapi aku nak tambah juga. Kalau air kita sendiri, hukumnya makruh. Kalau air kepunyaan kita sendiri. Kalau air punya jiran kita ataupun air wakaf masjid, kita buat macam tu hukumnya haram. Sampai wuduk pun boleh jadi haram. Sedangkan aku berwuduk, boleh jatuh hukum haram lagi. Boleh. Sebab apa? Kita diiktibarkan, kita didisbahkan ataupun kita dikategorikan daripada orang-orang yang membazir. Kita dah buat sunnah Nabi 3 kali. Kita pula tak pandai-pandai nak tambah. Dah yakin dah buat 3 kali. Pandai-pandai pula nak tambah lagi. Kalau air orang lain, hukumnya israf, membazir, maka hukumnya haram. Sebab apa? Israf, membazir adalah haram hukumnya. Macam kalau air milik kita sendiri, air kita punya sendiri, hukumnya makruh saja. Macam tu. Okey. Daripada yang nombor 22, nombor 23, mengangkat pandangan ke langit dan berdoa. Ini jarang berlaku pada dekat Malaysia kita lah. Nabi kata, semasa Nabi berwuduk, Nabi berdoa sehingga Nabi angkat tangan Nabi ni sehingga nampak ketiak putih Nabi. Dalam hadis kata macam tu. Nabi angkat tangan Nabi tinggi sangat. Nabi angkat tangan Nabi semasa berwuduk lah. Khos bagi berwuduk. Janganlah lepas solat. Lepas solat tiba-tiba kita siap solat, kita angkat tangan macam ni. Jangan. Ini sunnah semasa berwuduk saja. Semasa berwuduk, Nabi kata sunnah kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Nabi kata. Dulu Nabi angkat tangan Nabi tinggi sehingga nampak putihnya ketiak Nabi. Dalam hadis kata macam tu. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita angkat tangan tinggi, pandangan kita ni tengok ke langit dan kita berdoa wuduk. Tak angkat pun boleh. Tak angkat pun boleh. Bagi orang perempuan jangan. Orang perempuan ni kena jaga. Orang perempuan kalau sendiri duduk sendiri boleh lah. Kalau dia duduk sendiri boleh. Janganlah buat tempat orang ramai macam tu. Faham? Ini bagi orang lelaki lah. Orang lelaki tak apa. Kalau orang perempuan pun boleh nak buat. Tapi kalau tempat orang ramai tak boleh buat. Tapi kalau nak berdoa saja tak angkat tangan. Boleh juga. Tapi sunnah itu saya nak cerita segi sunnah lah. Segi sunnah. Dalam hadis kata macam tu. Okey? Dan kita datangkan doa ni. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah menjadi minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Biasa kita baca macam tu. Tapi dalam kitab ni dia ada tambahan sedikit. Boleh je. Yang kita dengar, kadang-kadang kita jangan nak mudah hukum kata, kenapa buku ni salah lah. Aku baca dalam buku lain, buku ni kata macam ni. Baca dalam buku ni, pening lah. Bukan pening. Bukan salah.
Kita cuma tak faham. Itu adalah warid, kita panggil. Warid ini doa yang didatangkan daripada macam ni. Doa yang datangkan daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah banyak riwayat. Ada riwayat mengatakan Rasulullah kata macam ni. Ada riwayat Rasulullah kata macam ni. Macam tu. Itu bukan salah. Itu riwayat. Sama juga dengan khilaf ulama. Pendapat-pendapat ulama. Ada ulama kata boleh. Ada ulama kata tak boleh. Maksudnya kita boleh buat lah. Selagi mana ulama kata boleh. Faham? Macam tu juga gambaran dia. Okay. Kalau baca ayat kursi saja lepas berwuduk boleh ke Ustaz? Lebih afdal kita baca doa. Macam saya kata, lebih afdal kita datangkan doa yang ada warid. Doa yang Rasulullah kata baca doa ni. Macam tu. Kita nak baca amalan kita sendiri. Saya selepas wuduk Ustaz, saya memang baca ayat kursi. Boleh je, tak menjadi masalah. Tapi lebih afdal kita datangkan doa yang ada warid daripada Rasulullah. Rasulullah kata, doa ini untuk tidur. Doa ini untuk wuduk. Doa ini untuk makan. Kita datangkan doa yang Rasulullah suruh. Faham? Tapi kita tak ingat, kita datangkan doa yang kita bukan, kalau kita memandai tak boleh datangkan, buat doa sendiri tak boleh. Tapi doa yang seperti ayat kursi ataupun baca-baca doa lain. Macam ni lah gambaran dia, macam ni gambaran dia. Sesuai ke kita semasa kita berwuduk, kita baca doa makan. Nampak tak gambaran dia? Tak sesuai kan? Sama juga dengan situasi kita baca tu. Itulah setiap perbuatan dia ada doa-doa yang berbeza. Macam itulah juga seperti kita berdoa, kita baca doa wuduk. Doa makan. Pelik tak nampak? Orang kata tak sesuai lah Ustaz. Sama juga dengan situasi macam tu. Kita doa wuduk, kita baca ayat-ayat lain. Boleh je. Semasa kita berwuduk, kita baca doa makan. Boleh je, tak menjadi masalah pun. Tapi tak sesuai lah. Tak sesuai. Sama juga macam lebih kurang. Ibaratnya lebih kurang. Seperti kita baca ayat-ayat lain. Boleh je, tak menjadi masalah. Tapi tidak sesuai pada tempat itu. Faham? Tak sesuai. Sebab dia ada warid-warid dah. Dia sudah ada datang dengan doa-doa yang khas dah. Macam tu. Okay. Baca doa ni. Boleh bacalah. Siapa-siapa nak hafal doa wuduk penting lah. Baca doa wuduk. Tak nak angkat tangan pun boleh. Tengok ni. Kelebihan berdoa. Tengok dia kata kelebihan berdoa kat bawah. Segala dosa dari keluarlah segala dosa daripada anggota-anggotanya. Lepas kita berwuduk, anggota-anggota dosa-dosa kita akan terkeluar. Mengikut air wuduk kita tu. Saya guna doa wuduk Ustaz. Boleh lah. Kadang-kadang doa wuduk ini berlainan sikit sebab riwayat kata macam ni. Ada riwayat kata macam ni. Cara saya baca pun lain sikit dengan kitab ni. Saya ni baca pun lain juga. Ustaz, saya baca doa makan masa nak cari parking kereta Ustaz. Tapi alhamdulillah senang dapat parking. Yang selamat sebab sambil baca sambil minta parking yang selamat. Saya ada dengar dari mana entah. Saya try buat jadi juga kebetulan dia tak pastilah saya dapat. Okey, kita dapat satu faedah ini. Siapa nak dapat parking, baca doa makan. Siapa yang nak parking, baca doa makan. Tengok ada student kita kongsikan. Dia kata dia cari parking, dia baca doa makan. Dia selalu dapat parking. Siapa-siapa kejap lagi, pergi mana-mana tempat, nak parking kereta, baca doa makan. Saya pun selalu buat macam tu. Mudah dapat parking. Oh ya, macam ramai buat macam tu punya. Macam magic. Ramai buat macam tu Baca doa makan. Bagus. Kita kena cuba ni, kena try. Kadang-kadang parking susah kan. Kita kena baca doa makan. Ada juga macam tu Ya Ustaz, cari parking baca doa makan selalu dapat dekat. Oh yeah, macam tu. Saya kena cuba ni. Kita kena cuba. Ada tips baru. Ada cara-cara yang baru. Ramai yang kongsikan. Tengok. Awalnya ramai yang kongsi. Seorang je kongsikan. Tapi semua kata saya buat. Rupanya ramai yang serupa. Tak apa, boleh je. Tak, macam saya kata tadi, tak jadi masalah pun. Macam saya kata tak adalah sampai. Tapi dia ada, bukanlah
tak sesuai sangat. Macam itulah sebab doa itu dikhaskan untuk doa makan. Dan kalau kita nak baca untuk fakir pun boleh. Tak menjadi masalah pun. Kita boleh cuba. Ya, ramai pula. Lepas tu datanglah komen kat bawah ni. Oh, yang kita first time dengar boleh cuba. Yang mana tak cuba lagi, kita boleh cuba. Saya pun nak cuba. Sama, pendapat masyhur ini yang famous. Pendapat yang masuk sama je. Pendapat masyhur muktamad ni samalah maksudnya. Pendapat yang masyhur, pendapat yang famous, dan pendapat yang muktamad, pendapat yang famous lah. Maksudnya pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Biasa kita akan cakap macam tu lah. Pendapat yang masyhur, pendapat yang muktamad, pendapat yang famous, pendapat yang ramai ulama' mengatakan pendapat itu. Itu muktamad. Macam tu. Faham tak Azmi? Perempuan kan sentiasa betul. Tak lekat dengan traffic light pun saya baca doa makan. Ya Allah berkati rezeki yang engkau berikan kepada kami dan pelihara kami dari seksa api neraka. Okey, kita sambung lagi. 24, meninggalkan 7 perkara ini ketika berwuduk. Semasa kita nak berwuduk, maksudnya bukan makruh kita tinggalkan. Kita meninggalkan ini, bukanlah maksudnya kita tinggal, kalau kita buat makruh maksudnya kat sini. Kita meninggalkan 7 perkara ini ketika berwuduk. Jika kita buat, hukumnya makruh. Maksudnya macam tu. Jika kita buat, hukumnya makruh. Okey, faham tak? Tengok Yang pertama, mengibas tangan untuk memercikkan air. Selepas kita dah siap berwuduk kan, kita dah siap berwuduk semua kan, kita pun air lebihan pada tangan kita ni, kita buat macam ni. Kita mengibas maksudnya. Ataupun kita memercikkan air. Kita mengibas tangan untuk memercikkan air. Mengibas tangan untuk memercikkan air. Jadi, hukumnya makruh. Selepas kita dah berwuduk, kita dah siap wuduk, kita pun buat macam ni. Hukumnya makruh. Faham? Siapa yang pernah buat macam ni sebelum ni, lebih baik tinggalkanlah. Kenapa nak buat macam tu? Kenapa nak buat macam tu? Tak ada alasan pun kenapa kita nak buat macam tu. Faham? Jadi kita mengibaskan tangan untuk memercikkan air. Kita buat jauh, kita memercikkan macam tu. Faham? Hukumnya makruh. Kita lap air basuhan pun makruh kan? Ya, betul Mia. Mia Amira betul. Kita lap pun makruh hukumnya. Kalau kita lap, hukumnya makruh juga. Kadang dia baca automatik kan, kita tinggallah perkara itu, kita tinggalkan. Kadang-kadang kita selalu dah, kenapa jadi automatik? Sebab apa jadi automatik? Sebab kita biasa buat macam tu, betul tak? Kita selalu buat macam tu, jadi automatiklah dia akan buat macam tu. Sama, itulah saya cakap, apabila kita dah terbiasa buat benda, contohlah kita bersugi, macam bersiwak kan. Kita bersiwak, kita tak biasalah nak buat siwak. Tapi apabila kita selalu buat, kita akan, nak solat, kena siwak dulu. Nak wuduk, kena siwak dulu. Automatik juga. Gambaran yang sama. Yang kedua, antara makruh juga menampar air ke muka dan kepala. Kita menampar air muka kepada kepala. Contoh, pada kita ambil air kan, kita pun buat macam ni. Pum. Menampar dengan kuat. Kita ambil air, pum. Kita menampar dengan kuat. Sehingga menghasilkan percikan. Sampailah berlakunya percikan, maka hukumnya makruh kita buat macam tu. Tak boleh nak wuduk slow-slow. Tak boleh. Dia buat macam tu. Pum, pum, pum. Berwuduk macam tu. Itulah contoh dia. Maka hukumnya makruh. Apabila seorang itu berwuduk dengan cara yang macam tu, hukumnya adalah makruh. Itu yang kedua. Kadang dia meludah semasa berwuduk makruh juga ke? Meludah maksudnya macam mana? Tiba-tiba tengah berwuduk kita ludah. Macam tu. Itu macam mana Cik Zazah? Okey, kita baca seterusnya. Bercakap-cakap. Semasa kita berwuduk, hukumnya makruh kalau kita bercakap. Sebelum ni, saya tak tahu hukumnya makruh. Sebelum ni saya tengah awal panggil apa, setengah berwuduk, saya selalu cakap dengan kawan saya. Macam mana nak buat? Jadi kita tinggalkanlah perkara tu. Faham? Kita berwuduk berapa lama? Siapa yang berwuduk sejam? Siapa yang berwuduk sejam, cakap saya. Siapa yang berwuduk sejam, cakap saya. Tak ada orang pun berwuduk sejam. Orang was-was pun tak sampai sejam dia berwuduk. Faham? Jadi nak kata wuduk ini mengambil masa yang sekejap saja. Wuduk ini mengambil masa yang sangat sekejap. Jadi kita tahanlah mulut kita, jangan bercakap lagi. Kita tahan mulut kita, jangan bercakap lagi. Kita tahan kejap. Kejap lagi lepas wuduk, kita jangan berhenti cakap. Cakap juga, jangan berhenti.
Semua ludah semasa berwuduk makruh juga ke Ustaz? Kadang air masuk mulut kita ludahkan. Tak apa. Kita masukkan. Ataupun ada benda dalam mulut kita pun ludah. Tak apa. Boleh je. Kalau tempat terlalu sejuk, boleh lap wuduk ke Ustaz? Kalau tempat terlalu sejuk, boleh. Contohlah kita pergi negara sejuk kan. Kita pergi negara sejuk, kita pun berwuduk. Badan kita sejuk sangat. Sampai dalam solat kita pun macam tu. Jadi, kita tak apa. Tak makruh pun. Tak makruh pun kita lap. Sebab apa? Terlalu sejuk. Tapi kalau cuaca yang biasa, kita nak lap disebabkan, panggil apa? Lap sebab saja. Ataupun, asal sajalah disebabkan saja, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tempat itu sejuk, kita berwuduk sejuk. Tak boleh tahan sejuk. Kalau kita lap, okey dah sikit kan. Kalau kita lap okey, maka kita tidak makruh jika kita lap. Faham? Ustaz, boleh ceritakan tak kenapa kita tak boleh lap and sampai jadi hukumnya makruh? Sebab apa? Sebab apa menjadi hukumnya makruh? Kenapa kita nak lap air wuduk? Sedangkan air wuduk itu ada pada anggota muka kita. Kita lap air wuduk hukumnya makruh. Kita tu saya tak pasti sangat macam mana boleh jadi hukum itu makruh. Tapi nak kata kita lap daripada anggota wuduk kita yang ada daripada bahagian muka, kita lap tanpa sebab. Sedangkan itu air wuduk. Bukanlah api dekat muka kita. Bukanlah benda kotor, benda wuduk. Jadi kita lap seakan-akan nak mengibaratkan, nak beri gambaran seakan-akan kita tak selesa. Macam tu. Seakan-akan kita tak selesa. Faham? Okay? Dah faham kan? Bercakap-cakap pun kita perlu meninggalkan. Sebab itu adalah perkara-perkara yang makruh. Untuk lelaki mungkin tak selalu lap. Perempuan selalu lap. Selalu pakai tudung. Berlakulah. Tengoklah. Tengok atas keadaan. Tengok atas keadaan. Bebas tangan baru buat sebab nak elak air musta'mal Ustaz, tapi makruh rupanya. Macam saya kata tadi Nur Hafizah, walaupun dia ada dekat tangan kita, dia bukan musta'mal, memanglah musta'mal, cuma kita pun pergi basuh balik air tu. Tak boleh, ini air musta'mal. Tak adalah sampai macam tu. Nak kata sebab ataupun kita buat macam ni. Sebab apa? Nak hilangkan air musta'mal tu. Jangan buat macam tu, hukumnya makruh. Maksudnya apabila kita berwuduk kan, yang kita akad ni memanglah di tangan kita ini air musta'mal, tapi kita nak basuh tu, kita nak basuh pada anggota siku tu, kita basuh macam tu dah boleh, ataupun kita ambil macam tu pun boleh. Faham? Tak jadi masalah pun. Ustaz, contoh wuduk kat rumah, sambung basuh kat kaki di masjid, selagi tempoh tu kena jagalah. Dia tak boleh cakap-cakap. Dia lah. Sama juga. Betul. Bagi orang yang nak berwuduk basuh muka dekat rumah, nak basuh kaki dekat masjid. Dalam tempoh tu tak boleh bercakap lah. Semasa berwuduk maksudnya. Semasa berwuduk kita tak boleh nak bercakap. Ya, sebab air wuduk menggugurkan dosa kita. Dan kita pula lap. Kenapa kita nak lap? Sedangkan kita apabila orang panggil apa, selagi mana wuduk kita tak kering lagi, maka kita masih mendapat pahala. Tapi kita nak cepat keringkan, seakan-akan mengibaratkan kita ni tak selesa dengan wuduk. Macam tu. Itulah hukumnya makruh. Yang kat tangan sebab pakai telekung nanti melekat kat tempat lain, saya tak lap. Tengoklah kadang-kadang, walaupun kadang-kadang kita nak pakai baju ke, nak pakai apa, tak selesa lah sikit, kita pun lap. Ustaz, ambil wuduk lepas mandi masa badan masih basah dikira sah ke? Boleh je, tak menjadi batal pun tak apa. Kita mandi, badan kita dah basah. Lepas tu kita nak ambil wuduk. Boleh je. Tak menjadi masalah. Ustaz, minta maaf saya masuk lambat niat wuduk waktu air sampai ke muka kan? Ya, betul. Tapi kita pada kitab satu lagi ni. Nurul, apa nama awak ni? Nurul Atifatul. Kita pada kitab satu lagi, kitab Bidayatul Hidayat. Memang niat dekat muka. Niat memang dekat muka. Okay, kita baca dulu. Membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Macam saya kata tadi, apabila kita membasuh lebih daripada 3 kali, hukumnya makruh jika air kita sendiri. Jika air milik orang lain dan dia tidak redha kita guna lebih daripada 3 kali, contoh dia kata, contohlah jika berlaku, contoh, aku nak berwuduk rumah kau boleh? Dia kata boleh lah, tapi kau jangan lebih daripada 3 kali. Kalau kau berwuduk lebih daripada 3 kali, aku tak redha. Contoh dia kata macam tu. Maka hukumnya haram jika kita buat basuhan keempat. Faham? Sebab orang pemilik air tadi dia tak redha dengan kita menggunakan air. Okey? Sama Acik Zaza. Telekung melekat kat bahagian tangan sebab nak angkat takbir jadi pergerakan terhad.
Kalau M keadaan berwuduk dan Marian dah bercakap apa hukumnya? Kalau apa ni ELM tu apa? Keadaan berwuduk dan Marian yang bercakap. Macam mana tu nak Azilah? Tak batal tak wuduk kita kalau kita sentuh lelaki yang sudah mayit tapi belum bayi? Kita dah belajar ke bab wuduk? Kelas ni dah belajar bab wuduk? Dah kan? Iyalah kemarin. Ustaz, kat batal tak wuduk kita kalau kita sentuh lelaki yang sudah memayit tapi belum balik? Yang kita membatalkan macam ni, apa nama awak? Apa ni? Atifatul. Atifatul. Yang batalkan wuduk kita atifatul. Yang membatalkan wuduk kita apabila kita sentuh yang ada syahwat. Tak kira lah dia memayis ataupun tidak. Tapi kebanyakan yang, macam saya kata, orang yang ada syahwat ni mesti dia memayis dah. Tapi tidak disyaratkan dia balik. Walaupun contoh orang tu balik umur 15 tahun. Ataupun orang tu balik umur 13 tahun. Adakah umur 12 tahun ataupun umur 11 tahun dia tak ada syahwat? Dia sudah ada syahwat. Itulah dikatakan walaupun memayis, tengok atas keadaan. Jika dia ada syahwat, kadang-kadang mumayyiz ni umur 5 tahun dah mumayyiz tapi syahwat tak ada lagi. Betul tak? Dia tak faham lagi. Tapi kalau dah umur 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia dah ada syahwat dah mumayyiz tapi belum balik. Itu saya kata tidak disyaratkan kita balik. Jadi disyaratkan kita ada syahwat. Barulah batal wuduk kita. Faham? Faham Atifatul? Okay. Tak contoh macam saya sedang berwuduk. Tiba-tiba anak kecil datang masuk toilet. Saya risau dia terjatuh. Lepas tu berhenti sekejap. Kemudian sambung semula. Dan perbuatan tu berulang-ulang. Tolong jelaskan. Tak jadi masalah lah. Tak menjadi masalah Manarina. Manarina nama awak. Tak jadi masalah. Kita datang. Kita berwuduk basuh muka. Tiba-tiba anak kita datang masuk bilik air. Kita pun ambil dia letak kat luar dulu. Balik masuk tandas. Basuh siku balik. Lepas tu, lepas kita basuh siku, masuk lagi dalam tandas anak kita tu. Kita ambil balik dia, letak balik. Kita masuk balik berwuduk. Sambung lagi basuhan kepala, masuk lagi balik. Tak menjadi masalah, tak batal pun wuduk kita. Boleh je. Faham kan Nur Atifatul? Awak masuk kelas ke? Kalau akak tak masuk kelas, tak apa, tak menjadi masalah. Mungkin sebab sibuk kerja ke apa semua. Nanti boleh tengok recording balik lah. Nanti tengok rakaman balik. Boleh tengok rakaman balik. Lebih detail. Akak tengok rakaman. Kalau akak tak faham, akak screenshot bahagian yang mana tak faham. Ataupun akak cakap bahagian yang mana tak faham. Nanti saya terangkan. Akak PM saya kat Telegram. Jika ada berlaku tak faham lah dalam video. Macam tu. Kalau dalam wuduk dan makan minum boleh. Siapa yang boleh tolong jawab soalan Nur Azilah ni? Kita bukan nak test student apa semua. Macam saya kata selalu, apabila soalan saya tanya, kita bukan nak test student. Cuma kita nak peringatkan saja. Kita nak study saja. Dia kata wuduk, kalau dia kata apa ni? Mana dah? Kalau dalam wuduk dah makan dan minum, boleh batal ke wuduk kita? Boleh batal tak? Kenapa tak batal? Kenapa tak batal wuduk? Kenapa tak batal? Ada yang kata tak. Kenapa tak batal? Betul Amira. Betul Mia Amira. Tak batal. Betul Acik Zaza, betul. Sebab makan, betul Amirul. Amirul Hafiz, betul. Sebab perkara itu tidak membatalkan wuduk kita Azmi. Ingat Azmi, 4 perkara sahaja perkara yang membatalkan wuduk kita. Selain daripada 4 perkara itu, tidak membatalkan wuduk. Tak kisahlah makan ke, isap rokok ke, apa-apa ke, tidak membatalkan wuduk kita. Okay. Betul, sebab tak ada dalam 4 syarat, betul. Bukan syarat batal wuduk, betul, Yati. Betul, Puan Hamsiah, betul. Betul. Sebab itulah kena komor-komor betul. Lepas kita makan, disunatkan saja kita untuk berkomor balik. Lepas kita makan kan, kita disunatkan untuk kita berkomor. Sebab apa? Takut ada sisa makanan yang ada pada bahagian dalam mulut kita. Yang lekat dekat gigi kita ke. Faham? Kalau kita baca lagi, menggunakan air tanpa ada hajat tetapi, ingat yang awak kena fokus kejap kat sini. Semua minta fokus kejap. Sebab dia ada yang lebih kurang. Masalah kat sini, dia lebih kurang. Takut awak pening kejap lagi. Tengok apa ni. Fokus kejap kat sini. Dia kata menggunakan air tanpa ada hajat tetapi semata was-was saja. Ingat tak ada hajat. Dia guna air tak ada hajat. Dia dah tak nak dah basuh muka dia. Tapi dia guna juga. Sebab was-was. Tak ada hajat. Sekarang ni dia nak basuh muka. Tak ada hajat dah. Tak nak dah basuh muka. Tapi basuh je lah sebab was-was. Tapi sebenarnya dah tak ada hajat.
tapi dia buat disebabkan was-was. Faham? Maka hukumnya makruh. Sebab apa? Dia tak ada hajat dan dia was-was. Faham? Jadi tengok ni, menggunakan air tanpa ada hajat tapi semata-mata was-was. Berwuduk dengan macam mana yang terkena matahari. Menggunakan air tanpa, betul lah. Faham tak? Menggunakan air tanpa ada hajat, dia menggunakan air tak ada hajat pun. Faham tak? Dia sudah tak berhajat untuk menggunakan pada basuhan muka. Tapi tak apalah, buat je lah sebab makruh. Sebab was-was. Yang saya kata tadi, apabila kita was-was, kita boleh tambahkan. Tak menjadi makruh. Apa perbezaan antara dua tu? Ini saya kata nak lebih kurang. Yang pertama tadi, yang makruh, kita cerita yang makruh dulu. Yang makruh tak ada hajat. Kita dah tak ada hajat nak basuh muka sebenarnya. Tapi disebabkan was-was, kita basuh juga. Itu makruh. Tapi gambaran yang tak makruh macam mana? Sekarang ni kita was-was. Was-was juga gambaran dia. Was-was. Ada nak basuh muka ke? Tak basuh. Dah cukup 2 kali ke? Ataupun dah cukup 3 kali ke? Tak cukup lagi. Kita was-was. Tapi hajat kita ada tak untuk basuh muka? Hajat kita memang ada lagi. Itu yang tak makruh. Yang makruh tak ada hajat. Perbezaan dia cuma hajat dengan tak ada hajat saja. Boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Dia lebih kurang. Takut ada yang pening. Tadi Ustaz kata kalau nak buat lebih pada tu tak apa. Kita dah buat 3. Ada buat 2 tapi kita nak tambah 3 sebab kita was-was boleh. Tapi sekarang ni kata tak boleh pula. Faham? Yang tak boleh jika tak ada hajat. Ulang. Okey, saya ulang. Ingat ingat tak saya cakap? Jika kita basuh dah 3 kali, lepas tu kita was-was. Aku dah basuh 3 ke 4. Kita boleh tambah. Hukumnya tak makruh. Tapi dekat sini dia kata, menggunakan air tanpa ada hajat tetapi semata-mata was-was. Contohlah, kita gambaran yang sama, cuma kita tak ada hajat dah. Kita dah tak nak berwuduk dah bahagian muka ni. Dah okey, dah settle dah bahagian muka. Nak basuh bahagian tangan dah. Tapi disebabkan was-was datang, kita pun basuh pula sekali lagi bahagian muka kita. Yang pertama tadi kita ada hajat memang untuk basuh muka. Yang gambaran kedua ni kita tak ada hajat. Perbezaan dia ada hajat dan tak ada hajat saja. Ustaz lepas basuh kaki sekali tengok siku ada tak kena air, sapukan air bahagian tu makruh ke? Lepas tu sah tak ke kena wuduk semula sebab macam patah balik. Macam ni, jika kita basuh bahagian siku kan, kita pun dah sampai pengakhiran wuduk. Tiba-tiba bahagian siku ni tak kena lah. Kita tak payah wuduk balik. Ulang balik pada bahagian siku saja. Ulang balik pada bahagian siku. Ulang balik pada bahagian siku. Lepas tu kita berwuduk macam biasa balik. Sambung balik pada basuhan kepala, basuhan kaki balik. Tak bolehlah basuh siku terus basuh kaki balik. Tak boleh. Sebab apa? Wuduk perlu ada tertib. Okay. Ustaz, jika air sedikit itu untuk wuduk yang sunat tak perlu buat ke? Ya, jika ada air sedikit je. Kita ada air sedikit je. Cukup-cukup je air. Kita buat untuk fardu je lah. Kita tak payah buat untuk sunat. Macam tu. Itulah perbezaan dia. Okey, kita baca lagi. Berwuduk dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Tengok dia kata dah. Air yang terkena matahari. Contohlah, kita tak ada air dalam baldi. Kita letak tengah panas. Kita letak luar rumah kita pukul 11 pagi. Untuk kita berwuduk zuhur nanti. Kita berwuduk zuhur pukul berapa? Pukul 2. Tiba-tiba kita pergi dekat air yang dalam baldi tadi. Airnya rasa panas. Panas disebabkan apa? Panas disebabkan matahari. Bukan air itu memang dah panas. Bukan daripada enjin air panas. Tak, daripada panas air itu berlaku panas air itu disebabkan matahari. Kenapa hukumnya makruh? Ulama kata air yang panas disebabkan matahari risau kena penyakit kulit. Ulama kata macam tu. Risau kena penyakit kulit. Jika ada air pada, ataupun orang panggil apa? Jika ada musyammas lah, air yang dipanaskan, air yang panas disebabkan kita terkena cahaya matahari, maka makruh hukumnya. Kenapa makruh? Sebab ulama kata air yang ada panas disebabkan matahari, maka hukumnya adalah makruh dan disebabkan risau ada penyakit kulit. Penyakit kulit, kita risau kena penyakit kulit. Penyakit baros nama dia. Bahasa Arab dia penyakit baros. Okay, itu yang yang berapa ni? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Itu yang air untuk bertakung tu, Ustaz. Tak kisahlah bertakung ke tak bertakung, dalam batang paip kita pun kita buka paip kan, air paip tu panas. Kita bagi air tu keluar dulu sikit, barulah kita berwuduk. Faham? Kalau macam dalam bekas tertutup tapi kena panas matahari tak apa ya?
Dia macam ni, dia tak kisahlah bekas itu tertutup ke, bekas itu terbuka ke, tak kisah. Yang penting, bilakah makruh? Yang makruhnya apabila air yang dalam baldi kita tadi, berlakunya panas air tadi disebabkan terkena matahari. Macam tu je point dia. Kita ambil point saja. Tak kisahlah kita letak dalam baldi apa pun, kita letak dengan cara macam mana pun. Tapi air itu apabila panas disebabkan jemuran matahari, maka kita guna air itu hukumnya makruh. Ulama kata takut kena penyakit baros. Itu penyakit kulit. Faham? Lain, air panas lain, air panas lain. Kalau air panas daripada enjin air, contoh lain. Memang makruh juga, cuma makruh lain. Tapi makruh itu makruh yang lain. Ini makruh yang lain. Faham? Kalau air terlalu panas, tak boleh juga kita berwuduk. Air makruh. Kalau air terlalu panas. Lalu macam dalam bekas tertutup. Dah jawab. Okay. Faham tak? Dan yang terakhir, menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Bekas-bekas daripada besi. Sebab apa? Tambah-tambah lagi daripada bekas yang siapa pernah minum air dalam botol plastik kan? Dia letak air panas. Tiba-tiba botol itu akan mengepis. Botol itu akan jadi kepis macam tu. Jadi apabila kita minum air tu rasa pelik. Rasa macam plastik. Sama juga. Kalau kita menggunakan ataupun kita berwuduk daripada bekas-bekas daripada tembaga, tambah-tambah lagi letak air panas. Jadi orang panggil apa? Dia dah keluar, besi-besi tu dah keluar. Maksudnya, macam mana nak cakap Kira macam air dah bercampur dengan besi tadi kan, tembaga tadi kan. Dia jadi air tu terlalu panas, sehingga rasa-rasa tembaga tu dah keluar. Macam tu lah lebih kurang. Macam mana nak faham kan? Air kat rumah saya selalu panas sebab tangki rumah kena sinar matahari atas rumah. Tengoklah. Tapi dia panas kejap je. Faham tak? Dia tak. Kalau jarang berlaku. Kalau kecualilah kita tak tutup tangki air kita. Biasa dia tak akan panas lah. Kalau panas sikit-sikit, ulama kata tak apa sebenarnya. Tapi sebab panas yang matahari ni bahaya sebenarnya. Takut kena penyakit kulit. Ulama kata. Al-Baros. Saya faham maksud Ustaz. Macam itulah maksud dia. Bila kita guna bekas yang besi kan. Bila kita letak air panas, jadi orang panggil apa? Macam besi-besi tu dah keluar. Bukan dia keluar. Dia macam tercampur dengan besi-besi tu, kira macam kita letak dalam botol plastik lah. Air tu terlalu panas. Sehingga dia macam mengepis plastik tu. Apabila kalau contohlah kita minum air yang mengepis tu, dia rasa macam lain dah. Sebab dia masih dah bercampur dengan dia dah macam bercampur dengan getah tu. Bercampur dengan plastik tu. Maksudnya kena bagi air mengalir dululah kan sebelum ambil wuduk. Kalau air tu memang kita tak boleh endorkan, tak boleh nak buat. Memang tangki kita dah atas tu, memang dah kena panas air matahari, nak tunggu panas pun tak hilang, berwuduk je lah. Tak payah, janganlah buang je air tu, berwuduk je lah. Berwuduk je, tak apa. Makruh sahaja hukumnya. Tapi kalau boleh hindarkan, kita hindarkan. Macam tu. Water heater tu macam mana Ustaz? Tak boleh juga ke? Ada kata kalau terlalu panas tak boleh juga. Hukumnya makruh juga. Kalau air tu terlalu panas. Kalau panas sikit-sikit tak apalah. Tak apa. Sampai nak berwuduk pun tak boleh. Terlalu panas. Jadi hukumnya makruh. Okay. Kita akan habis kelas pada kita masuk berapa? 11 suku tadi kan? Apa? 10 suku tadi kan? Kita akan habis 11.45. 34, 45 dalam 10 minit lagi kita akan habis. Okay. Artinya inna man dzakarallah indahu wudu'a taharallah jasadu kullu wa man lam yadhkurullah lam yaturu minhu illa ma asabahul ma. Dia kata sesiapa ataupun sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Semasa kita berwuduk kita menyebut nama Allah, kita datangkan doa-doa. Sungguhnya Allah menyucikan semua tubuh kita. Akan menjadi cahaya pada semua tubuh kita. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maka dia wuduk dengan biasa je. Tak sebut nama Allah. Wuduk, tapi tak sebut nama Allah. Wuduk pun sah. Tapi Allah sucikan juga jasadnya. Jasadnya Allah sucikan juga. Tapi yang mana kena air je lah. Yang mana kita kena air pada wuduk saja. Tapi apabila kita datangkan nama Allah sekali dalam wuduk kita, maka Allah sucikan semua jasad kita. Macam tu. Puan tak faham macam. Kalau kita biarkan macam tu, membazir pula. Makruh juga. Jadi kita guna je lah. Faham? Betul ke boleh ke sebut nama Allah kalau ambil wuduk dalam tandas? Tak boleh lah, dalam tandas tak boleh. Dalam tandas tak boleh. Kita hadirkan dalam hati sajalah. Kita hadirkan dalam hati dengan kita baca doa, menyebut nama Allah. Macam itulah lebih kurang dia. Okey. Kita pun dah sampai adab mandi wajib. Kita berhenti kat sini pun boleh.
Ke lambat lagi, 35, 45, 10 minit lagi kalau ikut kira. Baca je lah. Nak baca ke nak tanya soalan? 10 minit lagi kita ada masa. Sampai 10 minit pun dalam 7-8 minit. Kita menyebut nama Allah ataupun kita baca doa, Cik Zaza. Menyebut nama Allah, ya Allah, aku berwuduk kerana-Mu, ya Allah. Aku berwuduk kerana Engkau, ya Allah. Macam tu. Okay. Boleh dalam hati pun boleh. Saat rumah saya selalu tak ada ayat. Ini mesti orang Kedah ni. Biasanya syarikat air atau air dekat terdedah dengan matahari dan habuk-habuk macam mana boleh gunakan air tak berubah. Boleh. Ada habuk tak bukan. Habuk itu bukan najis pun. Habuk itu bukan menajiskan air kita. Tak apa, boleh guna je. Saya nak ambil wuduk sebelum masuk toilet baca bismillah kan. Tak boleh baca masa dalam toilet. Boleh juga kita masuk sebelum kita masuk dalam tandas kita baca bismillah. Boleh? Kita niat untuk kita baca bismillah untuk wuduk lah. Tak boleh lah kita datangkan nama Allah dalam tandas hukumnya makruh. Tak boleh. Kalau kita main-main, kita niat, kita dah tahu hukumnya makruh, kita pun main-main nak sebut juga nama Allah. Boleh jadi hukumnya haram. Kita menyebut nama Allah dalam tempat yang kecil, tempat yang kotor. Kalau kita dah tahu hukumnya makruh, kalau kita tahu, kita buat juga sebab kita nak main-main. Macam tu. Ya, makruh. Jafar. Okey, teruskan. Dengan soalan pun tak apa. Berhenti kat sini, Edmund. Berhenti dekat syarat adat mandi wajib. Berhenti dekat adat mandi wajib. Kita ada masa tak lama dah dalam apa orang panggil ni? Dalam 7 minit lagi. 7 minit ke 5 minit macam tu saja lagi. Sebut dalam hati tak makruhkan Ustaz sebab ada nama Allah. Tak. Tak makruh. Jika air yang kena matahari tu dah sejuk tapi nak ambil wuduk untuk malam boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi ada ulama mengatakan kalau air itu dah menjadi panas, disebabkan matahari walaupun dia sejuk, hukumnya tetap makruh sebab ada takut kena penyakit kulit. Ada ulama berfatwa sampai macam tu. Walaupun dia dah sejuk tapi air itu asalnya panas. Disebabkan apabila dia kena cahaya matahari, air itu akan berubah menjadi pelik lah sikit. Macam kita letak dalam botol lah juga. Kita letak air terlalu panas, botol tu akan mengepis. Dia dah bercampur dengan sifat-sifat apa? Dia dah bercampur dengan sifat-sifat botol tadi. Sama juga dengan tu. Tapi ada ulama kata tak apa dah. Kalau dah sejuk dah boleh guna dah. Jenuh le kita makruh sentiasa sebab berwuduk dalam tandas. Itulah. Tapi kalau tandas yang kotor hajat, kalau tandas yang sebab apa kita nak berwuduk pada tempat yang kotor kan, tempat yang kotor hajat, jadi hukumnya makruh macam tu. Tapi mungkin ada ulama yang berpendapat tidak makruh lah. Kena tengok balik, kena check balik. Apa patut kita buat ambil wuduk kat luar, kat dapur, basuh kaki saja di tandas, tapi makruh juga walaupun walau satu anggota. Kalau ikut yang hukum yang sebenar macam tu lah. Hati-hati. Tapi mungkin ada yang berpendapat tidak makruh, hati. Nanti kena cek balik lah. Antara dalam tanda dari luar rumah, maksudnya after lagi nak ambil wuduk dekat pipe kat luar rumah. Untuk yang kulit saya tadi macam eczema tu, mungkin saya guna air musyamah tu nak elak sakit macam tu, kena guna air yang tak musyamah tu makruh. Faham? Tambah-tambah lagi bagi orang yang dah ada penyakit kulit, makin risau kalau guna air yang disebabkan musyamas. Ustaz boleh terangkan lagi sekali air mustakmal. Air mustakmal ini berlaku pada anggota wuduk yang pertama pada basuhan wajib. Basuhan wajib berapa kali wuduk? Sekali saja kan? Basuh muka sekali saja.
Maka berlakunya air musta'mal ini pada anggota yang pertama saja, anggota wajib saja. Dan berlaku pada wuduk saja. Contohlah kita buat siram pokok bunga. Air yang menitis daripada siraman pokok bunga tu boleh tak kita berwuduk? Boleh je. Kenapa tak boleh berwuduk? Boleh je. Sebab pokok tu bersih. Kita nak berwuduk balik boleh. Sebab air tu masih dikira mutlak. Tidak dikira musta'mal. Tidak dikira mutanajis. Itulah adalah air mutlak. Senang je awak nak faham air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ini berlaku apabila pada air yang sedikit. Air yang banyak tak akan jadi mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, air mutlak ini akan berlaku pada fardu taharah saja. Semasa kita bermandi wajib, semasa kita nak mengambil wuduk, itu saja berlaku apa? Musta'mal. Dan berlaku musta'mal juga pada basuhan pertama saja. Contohlah kita basuh, contoh macam ni saya bagi contoh untuk awak, Amar. Kita basuh kan, kita basuh muka, basuhan pertama. Menitis air itu jatuh dalam baldi. Kita boleh ambil air dalam baldi itu untuk basuhan kedua dan basuhan ketiga pada bahagian muka. Sebab apa boleh? Tadi Ustaz kata tak boleh. Ingat tak saya kata memang tak boleh. Tapi tak boleh pada anggota wajib saja. Jika kita nak ambil air musta'mal untuk basuh anggota yang kedua dan ketiga, maka hukumnya boleh lah. Faham? Macam tu. Faham kan, Amar? Satu kedua soalan lagi insya-Allah. Yang berkaitan dengan fiqh yang kita belajar pun boleh insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana yang perlu kita study dulu, kita kena study juga. Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Okey. Tanya. Kalau kita mandi wajib, Okey. kita nak kena macam kuku kita boleh potong dulu ke ataupun kita tak payah potong kuku dulu? Ataupun kuku tu kita simpan, lepas tu kita kena mandi sekali dengan kuku tu? Oh tak, kalau kuku yang tak. Macam kuku yang kita dah potong ke? Dia kadang-kadang bila apa tu, kadang kuku kita panjang kan. So kita risau takut air tak lalu kat bawah kuku tu. Jadi kita potong kuku dulu. Okey. Bagi kuku baru kita mandi wajib lah. Boleh ke macam tu? Boleh lah. Boleh. Tak ada masalah. Kita potong dulu kuku. Tak perlu ambil kuku tu balik mandikan kita dengan sekali. Tak perlu. Yang mana anggota Ada saya tak ada orang simpan dia kumpul dulu lepas tu dia mandikan sekali. Itu macam mana? Betul ke? Tak boleh. Kalau macam tu, kalau kita simpan kuku kita dah panjang ni dah sekarang. Berapa tahun dah kita takkan Macam rambut ke, macam ada rambut yang kuku-kuku apa semua tak payah kumpul kan? payah. Kalau kumpul jenuh lah kita nak pergi kutik kedai gunting rambut. Lepas tu maksudnya waktu mandi wajib tu boleh lah kalau kita nak pakai sabun ke apa boleh, tak ada masalah kan? Boleh bercampur. Dia perlu pada air yang mutlak. Ingat tak kita belajar? Mandi wajib. Yang pertama, niat dan menyucikan keseluruh anggota badan kita. Dan tak. Tetapi kita mandi wajib dulu. Ataupun kita mandi dengan sabun dulu. Dia air mutlak. Ini apa air mutlak? Yang la mughayyib bil lazim. Dia tak bercampur dengan benda lain. Macam ni kalau bercampur dengan sabun tak boleh lah. Tapi kalau kita nak mandi dulu, mandi lah dulu. Mandi dengan sabun dulu. Lepas tu barulah kita mandi dengan biasa. Macam tu. Faham? Kenapa suara kejap besar, kejap kecil? Dia kalau buka mic, lepas tanya tu kena tutup dulu mic. Macam tu. Sebab dia akan suara akan tenggelam kalau semua buka. Bukan simpan macam tu Ustaz. Ada orang kata kita potong masa berhadas, lepas tu simpan yang dah potong tu nanti mandikan sama. Saya tak pasti yang tu. Kenapa nak mandikan sama? Sebab apa? Sebab apa nak mandikan sama? Maksudnya kalau kita tak bawa mandikan sama, tak boleh lah ke macam mana? Tak faham. Saya tak faham. Macam mana Cik Zaza? Ustaz, jika ada sisa makanan dalam mulut untuk masa solat, kemudian kita keluarkan batal ke solat, tak batal. Kalau yang pada dekat mulut tak batal, yang kita batal yang kita keluar daripada dalam. Faham tak Asni? Kita mengeluarkan benda itu daripada dalam, itu yang tak boleh. Kenapa nak mandikan sekali dengan sama tu tak pernah dengar. Itulah saya pun tak pernah dengar lagi. Orang-orang tua dulu kata tak boleh tak mandikan. Oh tak ada, tak ada. Bukan macam tu, tak boleh. Saya potong je kuku walau dalam head. Cuma saya buang kuku melalui air yang mengalir. Tak pernah dengar. Saya pernah dengar. Soalan yang tadi saya pernah dengar lah. Cuma
Tak perlu buat macam tu. Kalau perempuan pun sama ke Ustaz, time period, kuku kena simpan lepas potong sebab ada yang kata tak boleh potong kuku masa period. Dia tidak dianjurkan lah, tidak digalakkan. Sama orang panggil apa? Khisalul arba'in. Kita panggil perkara-perkara yang kita kena buat sebelum masa 40 hari. Potong kuku, potong bulu ari-ari, kerak rambut, potong rambut. Itu kita kena buat sebelum 40 hari. Faham tak? Dan sebaik-baiknya kuku kita buat apa? Sebaik-baiknya lah kita ambil kuku kita tanamkan kuku kita. Sebab apa? Dengan kita buat cara macam tu, pada hari kiamat, benda-benda yang dah terpisah daripada jasad kita semasa di dunia ini akan kembali balik kepada akhirat. Kalau kita simpan kuku kita dalam tu sampah, nanti datang pada hari kiamat, kotorlah kuku kita. Ibarat dia macam tu. Lebih kurang ibarat dia macam tu. Itulah kita dianjurkan selepas kita kerat kuku semua, kita potong kuku kita tanam pada tempat yang baik. Kita simpan. Biasa orang gunting rambut pun kadang-kadang dia ambil rambut dia bungkus, dia tanam rambut dia. Tapi kalau suka, tak payahlah buat macam tu sekali. Faham? Tidak digalakkan lah kalau potong kuku semasa haid. Faham? Sebab dalam keadaan kita berhadas. Tak payah. Janganlah mandikan sekali. Jenuh nak kutip rambut satu-satu. Pergi kedai rambut, kutip balik. Orang kedai tanya, kenapa kutip rambut? Nak mandi wajib nanti senang. Jangan. Macam tu saya selalu sebelum nak datang period, saya potong kuku siap-siap dah. Kita kan boleh agak-agak berapa hari, bulan, period akan datang. Tu cara saya lah. Itu khisal saja. Kebiasaan manusia. Kita panggil dalam satu bab. Kitab Safinah saya tak tahu ada ke tak. Kita bagi khisalul arba'in. Perkara yang disunatkan ataupun dituntut kita buat sebelum sampai 40 hari. Cukur misai, buang misai, buang saiban apa semua, puting rambut, potong kuku, cukur bulu ari-ari. Macam tu lah. Okay, kita pun dah habis masa. Yang mana nak berkaitan dengan soalan, siapa nak orang panggil apa, siapa nak tanya soalan boleh tanya dalam grup boleh tanya dalam grup Telegram. Ustazah ada dalam tu, sebab kalau saya jawab pun saya jawab lambat sikit. Sebab saya akan habiskan kelas dulu. Lepas tengoklah kalau saya free, saya buka lah Telegram. Yang mana nak cepat boleh tanya dalam grup. Tanya dalam grup. Okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah yang mana soalan lepas ni boleh tanya dalam grup ataupun PM saya pun boleh. InsyaAllah kita tutup majlis kita ataupun terima kasih dulu untuk semua yang mana hadir pada kelas kita pada hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad ni. 3 kelas kita. InsyaAllah permudahkan segala urusan dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan lah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih yang mana dapat hadir. Yang mana tak dapat hadir boleh tengok pada rakaman balik. Sebab kita belajar kitab fiqh, kitab yang ataupun bab yang penting lah, bab yang membatalkan wuduk. Barulah kita tahu wuduk kita batal ke tak. Lepas ni kita tak payah tanya orang dah. Kita dah faham. Tapi kena yakinlah dengan kefahaman kita. Kita jangan, aku tak ingat sangat lah masalah ni. Boleh tak kita jawab? Tak boleh. Kita perlu bertanya juga. Macam tu. Okay. Jadi terima kasih sekali lagi yang mana dapat masuk. Yang mana dapat luangkan masa untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah balaslah. Okay. Jadi saya tutup majlis saya dengan tasbih kafarah. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika. Semua baca semua baca. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi